Misteri kehilangan Madeleine McCann menjadi tanda tanya sehingga ke hari ini. Beberapa penyelidik sendiri pun tidak mengetahui punca kehilangan Madeleine McCann itu. Diringkaskan cerita, pada 28 April 2007, keluarga McCann telah pergi bercuti ke Portugal bersama lagi 7 orang rakan mereka, yang rata-rata di antara mereka terdiri daripada anggota perubatan. Destinasi utama percutian mereka adalah di Praia da Luz, di mana tempat berkenan memang merupakan tempat yang sangat sesuai untuk percutian keluarga. Di situ, mereka semua telah menginap di satu tempat apartmen yang sama, namun berlainan bilik dengan keluarga McCann sendiri, tinggal di bilik bernombor 5A. Sepanjang waktu malam tempoh percutian mereka, Gary dan Kate akan menidurkan anak-anak mereka terlebih dahulu sebelum keluar untuk pergi makan malam di restoran yang berjaraknya hanya 55 meter sahaja dari bangunan tempat mereka tinggal. Begitu juga yang dilakukan oleh rakan-rakan Gary dan Kate. Hal ini dilakukan oleh mereka sepanjang mereka menginap di apartmen tersebut. Dan tidak ada sebarang peristiwa pelik yang berlaku. Hinggalah malam 3 Mei 2007, mimpi ngeri yang sebenar untuk pasangan McCann telah terjadi. Seperti biasa, pada pukul 8.30 malam, Gary dan Kate telah meninggalkan 3 orang anak-anak mereka di apartmen untuk pergi bersantai di restoran. Setengah jam kemudian, pemantauan pertama dilakukan oleh salah seorang daripada rakan-rakan Gary dan Kate, iaitu Matthew. Selepas itu, seorang demi seorang pergi memeriksa di apartmen tersebut. Tepat pukul 10 malam, tibalah giliran Kate untuk memeriksa apartmen mereka. Sebaik sahaja tiba di apartmennya, dia mula berasa janggal apabila mendapati pintu bilik, tirai serta tingkap dalam keadaan sedikit terbuka. Disebabkan berasa tidak sedap hati, Kate pun bergegas masuk ke dalam bilik tidur anak-anaknya. Dia kemudian berasa sedikit lega apabila melihat anak kembarnya masih lagi tidur dalam keadaan nyenyak. Walaupun begitu, rasa panik terus menyelubungi Kate selepas mendapati Madeleine tiada di dalam bilik tersebut. Kate pun puas mencari seluruh apartmen, termaksudlah di dalam almari, dapur dan bilik mandi. Namun, Madeleine langsung tidak kelihatan. Waktu tersebut, barulah Kate menyedari bahawa Madeleine telah pun hilang. Kate lekas berpatah balik ke restoran untuk memberitahu tentang kehilangan Madeleine. Keadaan pun terus menjadi kelam kabut. Hampir kesemua kaki tangan di resort berkenaan dikera untuk mencari keberadaan Madeleine. Pihak polis tempatan tiba di sana pada pukul 11 malam untuk mendapatkan keterangan awal daripada pasangan McCann. Siasatan penuh hanya dilakukan oleh pihak polis pada keesokan paginya, yang diketuai oleh Inspektor Gonzalo Amaral, yang menumpukan kerja-kerja pemeriksaan di kawasan apartmen terlebih dahulu. Siasatan awal mendapati tiada sebarang unsur jenayah seperti tanda pecah masuk, pergelutan, kehilangan barang yang berharga dan lain-lain lagi. Jadi, kesimpulan awal yang boleh dibuat adalah tiada sebarang elemen penculikan. Sementara itu, pasangan McCann pula mengesyaki bahawa Madeleine telah menjadi mangsa penculikan. Pada masa yang sama, Gary dan Kate tidak berpuas hati dengan proses siasatan oleh pihak polis tempatan yang dianggap mereka tidak profesional. Sepertinya, polis tempatan tersebut tidak bersedia untuk menangani kes ini. Maka, sebagai langkah awal, pasangan McCann mengambil jalan tersendiri dengan menghubungi saudara mereka yang berada di Britain. Saudara mereka pula telah menghubungi stesen media. Bermula saat itulah, kes Madeleine terus mendapat liputan yang meluas di seluruh dunia. Berdasarkan siasatan awal polis tempatan,
Satu-satunya petunjuk penting dalam kes ini adalah tentang kalibat seorang lelaki misteri. Saksi pertama iaitu Jane Trainer, salah seorang daripada rakan-rakan Gary dan Kat, yang mendakwa ada berselisih dengan lelaki misteri berkenaan pada jam 9.15 malam. Kejadian sewaktu itu dalam perjalanan pulang ke apartmen. Lelaki misteri itu berambut gelap serta memakai jaket itu berjalan dalam keadaan mendukung seorang kanak-kanak perempuan yang seakan-akan menyerupai Madeline. Saksi kedua pula merupakan keluarga Smith, iaitu pelancong dari Island, pada jam sekitar 10 malam waktu kejadian. Mereka mendakwa turut melihat seorang lelaki misteri sedang mendukung kanak-kanak perempuan berambut perang yang dianggap berusia 3 hingga 4 tahun. Apa yang membezakan kalibat lelaki misteri yang dilihat oleh Jane dan keluarga Smith adalah gambaran wajahnya. Menerusi risikan serta siasatan dibuat, polis tempatan berjaya mengenal pasti lelaki misteri yang digambarkan oleh Jane Tanner adalah Rubat Murad, iaitu seorang perunding hartanah yang berusia 34 tahun. Robert yang kemudiannya ditahan telah diseorang siasat oleh polis tempatan selama 19 jam. Namun, tiada sebarang bukti untuk mengaitkan dengan kehilangan Madeline. Walaupun dibebaskan, Robert tetap disyaki sebagai salah seorang suspek. Pasangan Megan kekal dengan pendirian mereka bahawa Madeline telah diculik. Susulan masih berasa tidak berpuas hati dengan siasatan polis Portugal. Gary dan Kat pun melancarkan kempen tersendiri. Salah satu daripada kempen tersebut adalah meminta derma. Ternyata, tindakan mereka tersebut telah dikritik oleh ramai pihak. Seperkara lagi, Gary dan Kat juga telah melancarkan satu laman web khas untuk mencari Madeline. Sejak terciptanya laman web itu, pasangan Megan telah menerima begitu banyak mesej tentang maklumat Madeline. Namun, semua maklumat itu hanya sia-sia kerana tiada sebarang pun bukti ataupun perkara mengenai kes kehilangan Madeline. Kemuncak bagi kes ini adalah apabila kehadiran 2 ekor anjing pengesan khas dan latih dari Britain yang bernama Eddie dan Kayla. Eddie dan Kayla yang dibawa masuk ke dalam apartmen 5A telah menyalak pada kawasan lantai sofa yang berdekatan dengan tingkap ruang tamu. Seterusnya, 2 ekor anjing itu ada mengesan bau di bahagian but kereta yang disewa oleh pasangan Megan pada 3 minggu selepas kehilangan Madeline. Inspektor Gonçalo Amaral kemudian mengemukakan teori bahawa Madeline telah mati akibat satu insiden yang tidak disengajakan, iaitu terjatuh di bahagian lantai sofa ruang tamu. Jadi, pasangan Megan yang panik bertindak melupuskan mayat Madeline di tempat lain. Gary dan Kat kemudian ditahan untuk disoal siasat. Namun, atas nasihat peguam, mereka berdua tidak menjawab sebarang soalan. Meskipun sesi soal siasat berjalan tersebut berjam-jam lamanya. Satu lagi teori lain adalah pasangan Megan dan salah 7 orang rakan mereka sengaja menutupi kematian Madeline. Semua tindakan sudah dirancang dari awal. Semua daripada mereka ingin melepaskan tengkuk masing-masing, memandangkan mereka semua merupakan golongan pekerja profesional. Pada Oktober 2007, Inspektor Gonçalo Amaral telah diberhentikan daripada mengetuai siasatan kes kehilangan Madeline tanpa sebab. Pemecatan itu ternyata begitu mengecewakan Gonçalo kerana dia sudah bekerja keras dari awal lagi. Inspektor Paulo Robelo kemudian dinamakan sebagai pengganti bagi inspektor sebelumnya. Seterusnya, pasangan Megan dan Robert digugurkan sebagai suspek. Berikutan tiada sebarang bukti forensik yang kukuh untuk mengaitkan pembibatan mereka terhadap kehilangan misteri Madeleine McCann. Bulan Mei 2011, pihak berkuasa UK telah mengumumkan satu kertas siasatan baru mengenai kes kehilangan Madeline yang akan dijalankan. Siasatan yang dinamakan sebagai Operasi Grange itu dianggotai oleh rata-rata detektif yang berpengalaman.
Perkara pertama sekali yang mereka lakukan adalah dengan meneliti semua fail siasatan polis tempatan Portugal yang didapati mempunyai banyak butiran maklumat yang mengelirukan. Pasukan penyiasat tersebut berjaya memperoleh maklumat tentang seorang individu misteri yang berada di luar blok apartmen 5A sepanjang minggu kejadian. Hingga pada hari ini, apa sebenarnya yang berlaku terhadap Madeleine masih kekal menjadi misteri. Adakah benar-benar Madeleine telah diculik atau sekadar konspirasi? Dan ini menjadi misteri hingga ke hari ini.